Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya, sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-22. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-25 surah Yunus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Itulah dia kesudahan kehidupan dunia. Dan sebaliknya Allah menyeru manusia ke tempat kediaman yang selamat sentosa. Dan dia sentiasa memberi petunjuk hidayahnya kepada sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya ke jalan yang betul, lurus, yang selamat itu. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa ayat ke-25 surah ini berhubung kait dengan perenggan terakhir ayat sebelum ini, iaitu ayat 24. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat keterangan kami satu persatu bagi kaum yang mahu berfikir dan mengambil iktibar daripadanya. Dan ketahuilah bahawa syaitan sentiasa mengajak kamu kepada jalan kebinasaan dengan memperdayamu melalui godaan mengenai keindahan duniawi dan segala kemewahannya. Namun Allah Subhanahu wa taala juga sentiasa mengajak hamba-hambanya menuju ke suatu tempat yang disebutkan sebagai Darussalam, iaitu negeri yang damai, syurga, dan menunjukkan kepada orang yang dikehendakinya kepada jalan yang betul dan lurus, iaitu ajaran Islam. Menurut Al-Biqai rahimahullah, selepas memberikan peringatan mengenai pelbagai perkara yang mudarat serta memberi ancaman kepada golongan yang menderhakai perintah Allah bahawa kehidupan mereka yang akan dibinasakan kelak, melalui firman-Nya pada ayat-ayat sebelum ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan serta mempelawa pula hamba-hambanya ke suatu negeri yang aman dan sentosa, yang dinamakan sebagai Darussalam. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab mengaitkan tafsiran ayat ini dengan ayat ke-6 surah Al-Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim. Beliau menyatakan bahawa kalimah hidayah kebiasaannya disertai dengan kata ila yang membawa maksud menuju atau kepada. Selain itu, ulama lain juga berpendapat bahawa kalimah hidayah disertai dengan kata ila yang membawa maksud menuju atau kepada. Maka ayat ini membawa maksud bahawa mereka sudah diberikan petunjuk namun masih tidak berada pada jalan yang benar. Manakala apabila kalimah hidayah tidak disertai dengan kata ila, maka ayat ini memberikan pengertian bahawa mereka sudah diberikan petunjuk serta berada pada jalan yang benar. Jika pendapat ini diterima, maka ayat ke-25 dalam surah Yunus ini memberikan gambaran bahawa seseorang Muslim itu telah berada di jalan yang benar, akan tetapi masih lagi diberikan pelbagai pengajaran untuk mendapatkan petunjuk yang lebih baik lagi. Perkara ini dibuktikan melalui janji Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam ayat ke-76, wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda
wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairum maradda. Dan Allah akan menambahi hidayah petunjuk bagi orang yang menurut jalan petunjuk dan amal yang baik yang tetap kekal faedahnya. Lebih baik balasan pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya. Selain itu, ada juga ulama yang berpendapat bahawa tak kala kalimah hidayah disertai dengan kata ila, maka ia bermakna pemberitahuan. Manakala jika disebutkan pula tanpa ila, maka sesiapa sahaja yang berkenaan akan dikhabarkan mengenai jalan yang harus dilalui serta turut akan dihantar untuk ke jalan tersebut. Oleh kerana ayat ke-25 dalam surah Yunus ini tidak menggunakan perkataan ila, maka Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab menyatakan ayat ini adalah sebagai petunjuk yang khusus atau perbuatan menghantar ke suatu tempat. Tafsiran ini dikuatkan lagi dengan adanya pernyataan di awal ayat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyeru manusia ke Darussalam dengan memberikan bimbingan. Manakala Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi melalui kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-25 surah Yunus ini dengan tafsiran bahawa perbuatan mengutamakan kenikmatan dunia yang sementara berbanding pelbagai kenikmatan di akhirat kelak adalah kerana terpedaya dengan godaan syaitan. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala menyeru hamba-hambanya kepada syurga Darussalam melalui jalan orang yang beriman dan beramal soleh. Syurga itu dinamakan Darussalam kerana para penghuninya bebas daripada sebarang rasa letih dan susah. Seruan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menuju ke Darussalam dan perintah supaya beriman adalah bersifat umum serta ditujukan kepada seluruh umat manusia. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala juga menunjukkan jalan yang lurus kepada orang yang dikehendaki serta dipilihnya sahaja. Jalan yang lurus bermaksud agama Islam, iaitu cara hidup berlandaskan syariat Islam yang menyeluruh dalam segenap kehidupan seperti aspek akidah, hukum hakam dan adab-adab pekerti yang mulia. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk itu dengan pelbagai cara. Antaranya adalah dengan menerangkan jalan yang perlu dilalui oleh seseorang itu. Dan petunjuk ini diberikan kepada semua makhluk. Selain itu, ada juga dengan cara memberikan taufik kepada manusia untuk mengikuti jalan yang telah dibentangkan. Dan inilah yang dinamakan sebagai taufik dan hidayah. Kesimpulannya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada sesiapa yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus melalui pelbagai cara. Menurut Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi ketika mentafsirkan ayat ke-25 surah Yunus menyatakan bahawa ayat ini merupakan salah satu daripada seruan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya untuk ke sebuah tempat bernama syurga Darussalam. Sesiapa sahaja yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan petunjuknya dan dalam masa yang mereka juga mencari keredaan Allah tanpa mengharapkan balasan dunia yang fana ini, maka mereka pasti akan mendapat kedamaian yang sebenar. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-25 surah Yunus menyatakan bahawa manusia perlulah sedar bahawa kehidupan adalah sebuah perjalanan yang panjang dan masih jauh. Ingatlah, hidup ini ada sesuatu yang kita tuju, iaitu sesuatu negeri yang dinamakan sebagai Darussalam, iaitu syurga. Darussalam dipanggil sebagai negeri bahagia, negeri selamat dan kampung sentosa. Oleh kerana itulah kita perlu melakukan apa sahaja perbuatan dengan sentiasa meletakkan Darussalam sebagai tujuan yang utama. Selain itu, jadikanlah dunia sebagai ladang semayan dan tuailah hasil tanamannya di Darussalam. Seterusnya, Hamka menimbulkan persoalan mengenai siapakah orang yang dipilih Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan petunjuknya. Mereka adalah orang yang sentiasa memohon petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bersungguh-sungguh. Oleh kerana itulah dalam setiap solat fardu dan solat sunat
diwajibkan untuk membaca suratul Fatihah yang mengandungi satu ayat bertujuan untuk memohon petunjuk daripada Allah ke jalan yang lurus. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Fatihah ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Dalam ayat ke-25 surah Yunus, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menegaskan bahawa Dia akan memberikan petunjuk kepada sesiapa sahaja yang dikehendakinya. Dan dalam masa yang sama, kita sebagai hamba-Nya juga amat memerlukan petunjuk dan hidayahnya. Alangkah indahnya apabila keinginan yang sentiasa kita pohonkan ini selari dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah dinamakan sebagai taufik dan hidayah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-25 surah Yunus menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-25 surah Yunus ini menjelaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengajak hamba-hambanya menuju kepada Darussalam dengan melalui jalan orang yang beriman dan beramal soleh. Darussalam adalah syurga yang merupakan tempat tinggal bagi orang yang mendapat keredaan Allah yang kekal abadi selama-lamanya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga mengurniakan petunjuk ke arah jalan yang benar, iaitu agama Islam, hanyalah kepada sesiapa yang dikehendakinya sahaja dengan pelbagai cara. Namun tak kala disebutkan mengenai seruan Allah kepada hamba-hambanya untuk menuju ke Darussalam, terdetik persoalan mengenai bagaimanakah caranya untuk kita menjadi golongan yang benar-benar menuju ke Darussalam. Atau apakah yang boleh kita lakukan untuk menjadi hamba yang layak untuk mendapatkan ganjaran syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Antara caranya adalah dengan menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan memperbanyakkan amal kebaikan. Firman Allah Ta'ala dalam suratul Baqarah ayat ke-218, Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang yang beriman dan orang yang berhijrah serta berjuang pada jalan Allah untuk menegakkan agama Islam, mereka itulah orang yang mengharapkan rahmat Allah, dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ayat ini menyifatkan orang yang berhijrah dan berjihad di jalannya adalah orang yang mengharapkan rahmat Allah. Kedua-dua perkara tersebut adalah amal kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini menunjukkan adanya kaitan di antara amal dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk menarik rahmat Allah, maka perlu untuk digiatkan amal kebaikan. Selain itu, kita juga perlu mengikut dan mengamalkan segala sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat ke-31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum zunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah daku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Syekh Mustafa Al-Maraghi rahimahullah menyatakan bahawa ayat ini membawa maksud sekiranya ada yang mendakwa bahawa dia mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segenap perkara. Turutilah wahyu yang telah diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-25 surah Yunus ini ialah, pertama, kita perlulah menanam azam untuk sentiasa melakukan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan segala larangannya. Sesungguhnya setiap amalan yang dilakukan sama ada baik atau buruk akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Kedua, kita harus sentiasa memperbaiki diri dari semasa ke semasa dengan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan hidup yang utama, sekaligus dapat memberikan kefahaman mengenai kebenaran ajarannya. Ketiga, ingatlah bahawa kehidupan di dunia merupakan jambatan untuk ke akhirat kelak. Oleh itu, lakukanlah yang terbaik untuk kehidupan yang kekal abadi. Mudah-mudahan usaha dan kesungguhan ini akan melayakkan kita menjadi penghuni Darussalam kelak, insya-Allah.
Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian saja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.